أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bertemu untuk menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama salaf yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun, dengan kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah yang sedang kita ambil faedah daripadanya. InsyaAllah pada malam ini kita akan memasuki bab yang ke-35, iaitu di bawah tajuk Babu Ma Ja'a Fi Dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang telah datang pada menyatakan tentang ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Senyum dan ketawa itu adalah dua daripada tabiat manusia, sifat fitrah saja. Dan senyum merupakan bunga diri bagi seseorang. Dan senyum dia cukup dengan menggerakkan dua bibir. Adapun ketawa, maka dia melibatkan suara. Jadi senyum dia adalah perkara yang paling mendasar, dan ketawa dia lebih merupakan tambahan kepada senyum, iaitu dia diiringi dengan gerakan bibir dan juga adanya suara yang keluar daripada mulut. Baik. Jadi dalam bab ini Imam At-Tirmizi rahimahullah akan membawa beberapa hadis, iaitu berjumlah 9 hadis untuk menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa dan dalam situasi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa ataupun senyum, dengan siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum dan seumpamanya. Jadi sebagaimana yang telah disebut, senyum dan ketawa adalah fitrah manusia. Namun kedua-duanya mesti diatur, mesti diurus selaras dengan syariat yang telah ditetapkan, iaitu yang berkaitan dengan etika atau adab seseorang. Dan Islam menjelaskan bagaimana untuk kita memperagakan tentang ketawa dan juga senyum. Dan jangan sekali-kali kita ikut cara orang kafir di dalam ketawa. Sehingga orang-orang kafir memiliki satu prinsip dengan mengatakan laughter is the best medicine. Mereka mengatakan ketawa itu adalah ubat yang mujarab. Sehingga mereka sering ketawa, konon-kononnya dengan memperbanyakkan ketawa sampai tahap yang ekstrim dapat menghilangkan stres yang mereka alami. Padahal itu sebenarnya adalah fata morgana, angan-angan kosong. Sehingga mereka
membuat pelbagai cara untuk menggalakkan manusia agar sering ketawa. Ketawa yang melampaui batas. Sehingga diadakan pertandingan ketawa. Ya. Sehingga diadakan program-program komedi. Dibuat pertandingan. Siapa yang paling pintar, yang paling cerdas untuk mentertawakan orang ketawa dengan komedi yang mereka lakukan. Bahkan penyakit ini juga hinggap di kalangan umat Islam. Sehingga diadakan pertandingan maharaja lawak. Padahal perkara itu adalah menyelisihi syariat. Ya, perkara itu adalah dilarang. Kenapa? Ya, ketawa adalah salah satu tabiat yang membinasakan seseorang bila tidak dibatasi dengan syariat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala tuksirid dhahik fa inna kasratid dhahik tumitul qalb. Ya. Jangan kamu banyak ketawa. Kerana sesungguhnya banyak ketawa itu akan menyebabkan matinya hati. Jadi Islam mengajar prinsip yang sangat bertentangan dengan prinsip orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan ketawa itu adalah sebaik-baik ubat. Tapi Islam mengatakan banyak ketawa itu adalah mendatangkan penyakit. Penyakit yang paling membinasakan bukan penyakit fizikal, tetapi penyakit hati. Sehingga menyebabkan hati seseorang itu mati. Bila seseorang itu hatinya mati, maka akan terusirlah sifat takut di dalam dirinya. Sebab itu orang-orang yang memiliki sifat takut, maka mereka adalah orang-orang yang jauh daripada sering ketawa. Adapun senyum, maka dia adalah satu yang sangat disyariatkan, tapi mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan hati ini. Jadi antara penyebab matinya adalah hilang rasa takut. Berpunca daripada salah satunya adalah iaitu lalai. Sebab banyak tertipu, terkasima dengan dunia. Di antaranya adalah banyak ketawa, sehingga mereka menjadi orang yang lagho. Allah sebut di dalam surah Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amdu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Ini hati menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah bertanya, belumkah sampai waktu untuk orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah? Bagaimana hati akan dapat mengingati Allah kalau sering ketawa? Bahkan melampaui batas ketawanya. Bahkan sampai ke puncaknya seperti yang telah disebut, adanya pertandingan ketawa. Seperti yang berlaku di negara kita, adanya pertandingan maharaja lawak. Padahal itu adalah profession yang sangat dilarang. Kenapa? Menyebabkan hati yang keras. Bahkan di dalam program-program seperti itu, banyak ungkapan-ungkapan yang menyebabkan orang ketawa itu hanya direka-reka. Bahkan kadang-kadang berdusta di atas perkataan yang mereka utarakan, sehingga menyebabkan mereka ketawa beramai-ramai. Sungguh ini adalah satu akhlak yang buruk yang Nabi SAW memerintahkan kita menjauhinya. Sebab itu Nabi SAW mencontohkan bagaimana ketawa yang dibenarkan, yang telah ditetapkan menerusi syariat. Baik, itu sebagai mukadimah pada tajuk ini, iaitu babu ma jaa fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Syakir baca hadis yang ke-226. Dia merupakan hadis yang pertama di dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خموشا وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت
إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, beliau menceritakan bahawa kedua betis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kehalusan atau ketirusan. Jadi iaitu betis Nabi SAW ini agak kecil tapi sesuai dengan tubuh badan Nabi SAW. Baginda SAW tidak ketawa melainkan dengan senyuman. Nabi SAW tidak ketawa melainkan hanya tersenyum sahaja. Apabila aku melihat matanya, aku akan berkata mata baginda SAW bercelak. Namun baginda SAW tidaklah memakai celak. Jadi dalam hadis ini faedahnya yang berkaitan dengan tajuk bab yang ke-35 ini adalah berkaitan Nabi SAW tidak ketawa melainkan dengan senyuman sahaja. Senyum. Jadi senyum adalah merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia. Dan senyum ini adalah satu perkara yang sangat dituntut dan diperintahkan. Sehingga dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Menunjukkan wajah yang ramah dan kerana senyum adalah merupakan sedekah, dan itu merupakan kebaikan bagi seseorang. Sebab itu senyum ini biasanya bila berlaku banyak keadaan, dan keadaan yang dituntut itu adalah khususnya ketika kita bertemu seseorang. Betul kan? Bila kita bertemu seseorang yang kita kenali maupun yang tak kita kenali, langkah pertama dalam pertemuan itu adalah melontarkan sebuah senyuman yang paling hangat daripada lubuk hati yang paling dalam, iaitu maknanya senyuman keikhlasan sebagai tanda iaitu persaudaraan ataupun tanda bentuk pemuliaan, bentuk penghormatan, agar orang yang kita lontarkan senyuman itu akan merasa dia diberi perhatian, dia dihargai. Baik, itu secara ringkas. Jadi hendaklah kita melatih diri kita untuk sentiasa senyum sesuai dengan situasi dan tempat di mana kita berada. Baik, hadis seterusnya. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Ibnu Lahi'a an Ubaidillah bin Mughirah an Abdullah bin Harith bin Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'in radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak senyumannya dan melainkan Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW dalam segala keadaan, bila bertemu dengan para sahabat, Nabi SAW akan senyum. Dan ingat hadis sebelum ini, Nabi SAW bila menghadap seseorang, dia akan menghadap dengan seluruh anggota tubuh badannya. Bila dia berpaling melihat seseorang, dia senyum, maknanya badan Nabi SAW ikut sekali. Maknanya Nabi SAW menggerakkan seluruh tubuh anggota badannya untuk menghadap kepada lawan bicaranya atau orang yang dilihat oleh Nabi SAW. Menunjukkan apa? Nabi SAW menggerakkan dan memaksimalkan seluruh potensi dirinya dengan menunjukkan kesungguhan ketika berinteraksi dengan seseorang, menunjukkan betapa Nabi SAW memberikan perhatian, penghargaan dan kesungguhan di dalam perlayanan kepada seseorang. Sungguh ini satu akhlak yang sangat mulia, sehingga orang ketika dilayan seperti itu merasakan dia dihargai, dia dimuliakan, dia didudukkan di posisi yang berbentuk, maknanya orang memuliakan orang tersebut. Masya Allah. Baik, hadis yang seterusnya. Qala haddatsana Ahmad bin Khalid Al-Khallal qala haddatsana Yahya bin Ishaq As-Sailahani qala haddatsana Laits bin Sa'd an Yazid bin Abi Habib an Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu qala ma kana dhahik Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu an, beliau menceritakan tidaklah ketawa Rasulullah SAW melainkan dengan senyuman saja. Sama. Jadi Nabi SAW banyak keadaannya adalah senyum. Tapi Nabi SAW pernah ketawa. Tetapi ketawanya tidaklah melampaui batas. Semuanya dalam keadaan sederhana. Jadi senyum ini adalah menunjukkan wajah yang ceria. Ceria dan menceriakan orang lain. Jadi orang yang sentiasa senyum bermakna dia sentiasa ceria, sentiasa berada dalam keadaan apa? Bahagia. Dan dia bukan hanya membahagiakan dirinya saja, tapi dia juga membahagiakan orang lain, dan itulah di antara ciri orang yang memberi manfaat bagi orang lain.
Jangan jadi orang yang sebaliknya, wajahnya masam, ya, sawo pelam, ketat wajahnya, padahal orang telah melontarkan senyuman pada dia. Ya, belajar untuk sentiasa senyum, kerana senyum itu adalah sedekah, kerana dia adalah kebaikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Apa saja yang baik, bernilai baik, maka dia adalah sedekah. Dan senyum termasuk jalan pintas, jalan cepat, jalan paling mudah untuk mendapat pahala. Betul kan? Orang yang stres, bila kita senyum pada dia, Masya Allah akan berubah wajahnya. Ya. Orang yang melakukan kesalahan di atas jalan raya, barangkali dia mengambil hak kita di atas jalan raya, kita lontarkan sebuah senyuman, maka dia rasa lapang, lega, hilang stresnya. Yang pada asalnya barangkali dia khawatir tidak balas, kita marah dan seumpamanya. Itulah kebaikan orang yang sentiasa memberikan senyuman. Baik, teruskan hadis yang ke-228. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد قال حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن السويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارهم فيقال له عملت يوم كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشرك من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Baik, hadis yang keempat, iaitu hadis yang keempat dalam bab ini, yang merupakan hadis yang ke-229, diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui lelaki yang paling awal yang akan memasuki syurga dan lelaki terakhir yang akan keluar daripada neraka. Maklumat ini dikhabarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak mengetahui perkara ghaib kecuali yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Akan dibawa seorang lelaki pada hari kiamat. Kemudian dikatakan, bentangkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya, dan sembunyikanlah daripadanya dosa-dosa besarnya. Lalu dikatakan pada lelaki itu, kamu telah melakukan pada hari sekian dan sekian perbuatan sekian dan sekian. Ia mengakuinya dan tidak mengingkari, sementara hatinya pula amat takut akan dosa-dosa besarnya. Dia takut, dia datang bawa dosa kecil dan dosa besar. Sudah tentu setiap orang akan takut bila berdiri di negeri akhirat, di mana akan dihisap seluruh amal-amalnya oleh Allah Ta'ala. Baik, jadi hatinya pula amat takut akan dosa-dosa besarnya, akan dibentangkan pula dosa-dosa besarnya setelah itu. Lalu dikatakan kepada para malaikat, kurniakan kepadanya di tempat setiap kejahatan yang dilakukannya dengan kebaikan. Lalu ia, yakni lelaki itu berkata, sesungguhnya aku punya dosa-dosa besar yang aku tidak pula melihatnya di sini. Berkata Abu Dzar radhiyallahu an, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa hingga nampak gigi gerhamnya. Baik, ini adalah salah satu peristiwa yang akan berlaku nanti di negeri akhirat, iaitu yang peristiwa masa depan yang dibawa ke depan, yang dibawa ke zaman sekarang. Peristiwa akan datang, iaitu future happening, bring forward, dibawa ke depan. Peristiwa ini berlaku di negeri akhirat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya yang lebih awal, iaitu tentang kisah seorang lelaki yang dia datang di negeri akhirat membawa dosa besar dan dosa kecil, dan dia sangat khawatir terhadap dosa-dosa besarnya. Kerana dosa besar adalah merupakan dosa yang menyebabkan pelakunya dihumbankan ke dalam neraka. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bagaimana keadaannya. Allah memerintahkan malaikat bentangkan dosa-dosa kecilnya dulu, dan perintahkan sembunyikan dosa-dosa besarnya. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa. Kemudian dosa yang dibentangkan itu, si pelaku dosa tadi, dia mengakuinya, dia tak bantah, dia mengakuinya dan tidak mengingkari. Tapi pada masa yang sama dia sangat takut, memiliki sifat al-khawf. Sebab itu pentingnya memiliki sifat takut.
Orang yang memiliki sifat takut di dunia, dia akan juga memiliki sifat takut di negeri akhirat. Ya. Dan semua orang pasti akan takut di negeri akhirat. Orang kafir yang paling takut. Orang mukmin takut, tapi mereka berharap agar diterima amal-amal mereka, diampuni dosa-dosa mereka dan dihimpunkan di dalam syurga. Jadi lelaki ini, dia mengakui dosa-dosanya yang dibentangkan. Kemudian dia takut pula setelah dibentangkan dosa kecil akan dibentangkan dosa besar. Tapi tiba-tiba tak dibentangkan. Ya, lalu dia bertanya, ya, sungguhnya aku punya dosa besar. Dia mengaku sendiri. Di mana dosa tu tak dibentangkan pula? Maksudnya begitu. Jadi dengan asbab soalan dia tu, sebutan dia tu Nabi SAW ketawa sehingga nampak gigi gerhamnya. Dia hadis menjelaskan Nabi SAW ketawa, nampak gigi gerham. Ya. Kalau ketawa yang ekstrim nampak apa? Nampak tekak. Ya, lidah tu gerak-gerak. Ya, tu. Ketawa tahap eksima, itu ketawa yang dilarang. Ini adalah ketawa yang berbentuk sederhana. Nampak gerham saja. Tak luas bukaan mulutnya. Masya-Allah. Baik, terus hadis yang ke-230. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah SAW tidak pernah menegahku. Ya, sejak aku memeluk Islam dan baginda tidak melihatku melainkan baginda SAW akan ketawa. Ya. Jadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam lewat. Dia adalah daripada Yaman tapi dia duduk di Madinah. Ya, dia masuk lewat tapi ya dia memainkan peranan yang sangat penting. Ya. Jasanya pada Islam. Jadi di sini disebut dia meninggal pada sekitar tahun 50 atau 51 Hijrah. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa setiap kali Nabi SAW bertemu dengan Jarir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pasti akan ketawa. Ya. Ini menunjukkan ada sesuatu yang menyebabkan Nabi SAW ketawa apabila melihat Jarir radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang seterusnya juga berkenaan dengan Jarir. Baik, teruskan. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. Baik, diriwayatkan daripada Jarir radhiyallahu anhu. Ya, Jarir Al-Bajali. Jarir. Ya, Jarir ini adalah bin Abdullah Al-Jabali. Ya, Al-Yamani. Al-Bajali Al-Yamani radhiyallahu anhu. Ya, beliau menceritakan Rasulullah SAW tidak pernah menghalangku daripada berjumpanya. Ya, dia berjumpa dengan Nabi SAW dan baginda SAW tidak melihatku sejak aku memeluk Islam melainkan baginda SAW akan senyum. Senyum atau ketawa. Dan ketawa Nabi SAW ya nampak gigi gerham. Jadi berdasarkan hadis-hadis setakat ini menunjukkan bahawa ya apabila seseorang bertemu dengan seseorang maka hendaklah dia senyum. Ya, senyum terlebih awal daripada jarak jauh sudah berkeadaan dia punya bibir itu ya di-adjust supaya senyum. Dan kemudian diiringi dengan salam. Ya, senyum dengan salam sempurnalah. Ya, kemudian kalau lama tak berjumpa diiringi dengan jabat salam. Itu 3 perkara. Berjalan serentak maka sempurnalah. Akan berlakulah komunikasi yang indah. Sebelum ni kita dah dengar bab yang sebelumnya iaitu tentang komunikasi Nabi SAW, pengucapan Nabi SAW. Ya, dan kita sebut dalam kemahiran interpersonal skill iaitu interaksi kita dengan orang lain. Ya, di antara perkara yang paling mendominasi adalah satunya adalah body language. Bila kita bertemu dengan seseorang, mula-mula yang akan terkesan pada kita sama ada komunikasi kita nanti akan berjalan dengan baik atau tidak adalah by first impression, dia punya physical appearance, orang itu dan kita. Bila dia selesa melihat kita, penampilan kita, cara mimik wajah muka kita, senyum, ya, maka itu akan memberikan yang langkah awal positif nanti akan berlaku komunikasi. Tapi kalau kita bertemu seorang itu dengan wajah dia dalam keadaan suspicious, ya, kita memiliki persepsi tertentu atau assumption tertentu yang negatif, maka nanti akan memberikan kesan terhadap ya, iaitu komunikasi kita dengan orang tersebut. Inilah yang dipanggil iaitu communication breakdown. Adanya barrier, adanya halangan menyebabkan komunikasi tak berjalan dengan baik.
Baik. Sebab itu bila 3 perkara elemen ini ada, iaitu bila kita bertemu dengan seseorang, berselisih dengan seseorang, first we have to readjust our position. Ni body language. Ya. Lihat matanya. Ya, kemudian senyum. Kemudian beri salam. Kemudian bersalam. Tapi dalam COVID ni dilarang bersalam pula. Ini kita cerita dalam keadaan biasa. Itulah dia yang diatur oleh syariat. Jadi senyum, ya, jadilah seorang yang pemurah dalam senyuman. Maka senyumlah bila bertemu dengan sesiapa saja. Dan senyum ini bukan mesti bertemu dengan siapa. Kadang-kadang ada orang dia duduk sorang-sorang, dia senyum. Duduk seorang tersenyum. Ya, sebab apa orang tersenyum seperti ini? Dua keadaan je. Sama ada dia waras atau tidak waras. Yang waras bagaimana? Barangkali dia senyum teringat nostalgia masa silam. Dalam situasi itu dia senyum. Ya. Ada situasi orang itu tak memanjang, senyum manjang. Itu something wrong somewhere. Ya. Short circuit nama dia. Orang tu ada masalah mental illness. Senyum, ya, tak kena tempat. Tu. Ya, baik. Jadi bila kita bertemu seseorang, senyumlah. Jadi ini akan membawa kepada apa? Indahnya kehidupan ini. Ya, iaitu menyantuni ya sesama muslim dengan perilaku termudah, tercepat dan mudah dijangkau, iaitu mampu dilakukan oleh orang semua. Senyum. Senyum perlu tenaga tak? Tak perlu. Ya, nak tumbuh orang perlu tenaga tak? Perlu. Ya. Tapi senyum perlu tenaga tak? Tak, cuma dengan menggerakkan bibir. Sebab itu senyuman ini merupakan faktor yang paling utama untuk menarik seseorang kepada seseorang. Ya, dalam urusan perniagaan umpamanya, orang yang menjaga di kaunter customer service, pelayan, dia mesti nombor satunya adalah senyum. Ya, maka dengan senyuman itu orang akan terkesan. Makanan yang tak sedap jadi sedap. Pentingnya senyuman. Makanan yang sedap jadi tak sedap dengan tiadanya senyuman. Ya, wajahnya hambar. Dia nampak keadaannya macam nak menerkam kita. Wajahnya tu garang. Hilang selera nak makan. Nampak tak? Ini pentingnya senyuman. Baik, teruskan. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخروا بي وأنت المالك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Baik, hadis yang ke-232 diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui ahli neraka yang paling akhir akan keluar dari neraka. Seorang lelaki yang akan keluar darinya dengan iaitu dalam keadaan menginsut. Ya. Lalu dikatakan kepadanya, pergilah dan masuklah syurga. Jadi ini di antara peristiwa masa depan yang dibawa ke depan. Di zaman kita dijelaskan oleh Nabi SAW, salah satu perkara nyata yang akan berlaku di negeri akhirat, iaitu tentang penghuni neraka yang paling akhir keluar daripada neraka. Dia adalah orang yang beriman, tapi dia diazab terlebih dahulu dalam neraka, disebabkan oleh dosa-dosanya ketika dia di dunia. Maka Allah masukkan dia dalam neraka untuk tempoh yang tertentu, kemudian bersih dia, kemudian dikeluarkan daripada neraka. Syarat untuk masuk syurga iaitu jangan sekali-kali melakukan syirik kepada Allah. Walaupun, dan syarat untuk masuk syurga, walaupun sebesar zarah iman di dalam hatinya, maka dapat dia masuk syurga. Dan seperti keadaan ini, dia diumbankan ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian setelah selesai tempoh masa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dia akan dikeluarkan. Dan ini adalah penghuni ahli neraka yang paling akhir keluar daripada neraka. Dia keluar dalam keadaan mengesut. Lalu dikatakan kepadanya, pergilah dan masuklah syurga. Dah selesailah urusan kamu ni. Macam orang masuk penjara lah, hukuman untuk tempoh tertentu habis, maka dia dibebaskan. Rupanya di neraka pun ada seperti itu.
Pergilah dan masuklah syurga. Lalu baginda SAW bersabda, ia pun pergi. Ya, Nabi SAW melanjutkan penjelasannya, ceritanya. Dia pun pergi untuk memasuki syurga. Namun dia dapati semua manusia, iaitu ahli syurga, telah mengambil tempat masing-masing. Setiap ahli syurga tu dah ada tempat masing-masing. Ya, di syurga ada rumah, betul kan? Istana dan sebagainya, bidadari yang dimilikinya dan sebagainya. Ya. Lalu bila dia melihat semua ahli syurga telah memiliki tempat masing-masing, jadi pada sangkaan dia, syurga dah penuh, aku dah terlewat. Betul kan? Terlewat, bukan dalam terlewat tempoh masa yang pendek. Satu hari di negeri akhirat tak sama dengan satu hari di dunia. Sehingga dikhabarkan berdiri di negeri akhirat untuk menunggu perhitungan daripada Allah. Satu hari sama dengan 50,000 tahun dunia. Satu hari di negeri akhirat. Lama tak? Tak dapat dibayangkan. Ya, apatah lagi di neraka, Masya Allah. Lalu dia pun kembali, ya, dan berkata, ya, kata kepada siapa ni? Ya, mengadu kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, semua manusia telah mengambil tempat masing-masing. Ya, lalu dikatakan kepadanya, adakah kamu mengingati zaman, ya, yakni ketika kamu hidup di dunia dulu? Kamu ingat tak waktu di dunia dulu? Ya. Lalu, ya, dia kata, ya, ingat. Menunjukkan orang yang berada di negeri akhirat, dia ingat peristiwa-peristiwa yang dia lalui sewaktu dia hidup di dunia. Ya, masih terpelihara ingatan dia. Ya, di dunia, maka berdasarkan hadis ini. Lalu dia menjawab, ya. Lalu baginda SAW bersabda, dikatakan kepadanya, berangan-anganlah, berimpi-impianlah, nak apa? Lalu baginda SAW bersabda, maka ia pun berangan-angan, berimpi-impian, angan-angan. Ya, angan-angan ni apa? Angan-angan ni sesuatu yang tak pasti, tapi kalau berimpian dia pasti nak sesuatu nyata. Ya, lalu dikatakan padanya, berangan-anganlah. Baginda SAW bersabda, maka dia pun berangan-angan. Kemudian dikatakan padanya, ya, sesungguhnya untukmu apa yang kamu angan-angankan itu bersama 10 kali ganda dunia. Masya Allah. Dengan dia apa yang dipikir yang rendah tu, tambah lagi 10. Ya, nikmat. Ya, 10 kali ganda dunia. Dia pun berkata, wahai Tuhan, Engkau memperkecilkanku, macam mempermain-mainkan aku. Ya, sedangkan Engkau adalah penguasa, Al-Malik, pemilik, raja pada hari ini, ya, negeri ini, Masya Allah. Ya. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW ketawa hingga nampak gigi gerhamnya. Kerana ada orang tu. Ya. Pasal apa Nabi SAW ketawa? Melihat gelagat lelaki tadi tu. Yang asal neraka masuk syurga, kemudian syurga tu, ya, nikmat tak terhingga. Ya, kemudian seolah-olah dia dapat syurga tu tak padan dengan apa yang dia lalui. Betul kan? Dah lah diumumkan neraka, keluar neraka pula yang terakhir. Ya, orang dah duduk dalam syurga lama dah. Tiba-tiba nikmatnya, ya, dia luar jangkaan, unexpected. Itu menunjukkan betapa apa? Maha luasnya nikmat Allah. Allah dia maha kaya, dia maha memberi, ya, maha pemurah, ya, tanpa mengambil kira, iaitu betapa hambanya ketika di dunia melakukan pelbagai maksiat. Namun disebabkan hambanya itu yang memiliki iman, ya, tidak melakukan kesyirikan, maka Allah berikan dia nikmat yang tak terjangka oleh dia. Sehingga Nabi SAW, ya, ketawa, ya, terhadap, ya, tindak balas lelaki tersebut. Masya Allah. Ya, ini peristiwa yang pasti akan berlaku nanti di negeri akhirat. Apa yang perlu kita lakukan adalah imani sahaja. Baik, terus hadis yang ke-8 yang dalam bab ini, iaitu hadis yang ke-232. Ya, 233. Baik. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله
قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. Baik, hadis yang ke-8 dalam bab ini yang merupakan hadis yang ke-233 diriwayatkan daripada Ali bin Rabi'ah. Ya, kemudian beliau menceritakan aku bertemu Ali radhiyallahu anhu, iaitu Ali bin Abi Thalib, ketika dibawakan kepadanya seekor binatang tunggangan, haiwan tunggangan, untuk beliau radhiyallahu anhu menaiki. Tak kala beliau meletakkan kakinya di atas riqab, ini tempat pijak tu untuk naik ke atas ya haiwan tersebut. Ya, beliau radhiyallahu anhu mengucapkan bismillah. Ini nampak ni. Kita dah sebut beza tasmiyah dengan basmalah. Ya. Jadi bismillah ini adalah ungkapan di beberapa tempat yang Nabi SAW perintahkan kita ajar. Ya, ini adalah salah satunya. Bismillah untuk naik kenderaan. Ya. Sebenarnya apa contoh bismillah? Bismillah nak keluar rumah. Bismillah nak masuk rumah. Tak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nak masuk tandas. Sebelum kita baca a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya. Bismillah apa lagi? Sebelum makan. Ha? Ketika mau makan. Ketika nak makan. Bismillah ketika apa lagi? Baju. Ya, pakai baju. Bismillah apa lagi? Ya. Ketika kita sakit, nak ruqyah diri sendiri. Bismillah, bismillah, bismillah. Betul kan? Bismillah ketika bila lagi? Ketika nak berwudu. Dan nanti kita akan temui. Ya, dan ini adalah bismillah yang baru. Di mana contoh tidak dibaca penuh, iaitu cukup berhenti setakat bismillah apabila beliau telah tetap di atas belakang binatang tersebut. Lalu beliau membaca doa. Ya, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini adalah zikir memuji Allah yang diambil daripada surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 ayat 13 hingga 14. Maksudnya, Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Dan ini adalah doa yang disunahkan untuk kita membaca apabila kita menaiki kenderaan. Kalau dulu kenderaannya kenderaan seperti kuda, keldai, unta, ya, kerbau. Ya, dan di zaman sekarang kenderaannya di darat, di laut dan di udara. Hasil daripada ilmu yang Allah kurniakan kepada sebahagian manusia, maka mereka dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam ya kenderaan-kenderaan yang canggih. Masya Allah. Ya, dunia yang dulunya jauh sekarang sudah didekatkan. Kalau dulu perjalanan dengan unta mengambil masa 8 jam, 7 jam, sekarang sudah diringkaskan 1 jam, setengah jam, barangkali 15 minit. Sebab sekarang sudah ada kenderaan boleh terbang, kereta terbang. Dan ada juga sekarang orang sudah boleh terbang. Yang satu ketika itu dianggap mustahil. Begitulah ya dunia di zaman sekarang, dunia yang sungguh menakjubkan. Allah permudahkan segala urusan manusia. Ya, dan itu di antara tanda-tanda sudah datang ya dekatnya kiamat. Ya, sehingga dunia ini ya dilipat menjadi dekat, seolah-olahnya seperti itu. Perjalanan daripada Kuala Lumpur, KLIA pergi ke ya Madinah ataupun ke Jeddah ya mengambil masa 6-7 jam sahaja. Ya, barangkali ke depan barangkali 4 jam, kemudian 3 jam. Ya, sebab manusia sentiasa mencari jalan bagaimana untuk memendekkan masa perjalanan. Dan juga jarak perjalanan. Sebab sifat manusia ni dia tak suka menunggu, dia tak suka berlama-lama, dia nak cepat saja segala urusannya. Ya, baik. Kemudian ya beliau membaca alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kemudian disambung dengan iaitu subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ant. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka kurniakanlah keampunan untukku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau sahaja. Ini adalah doa yang kita disunahkan untuk melakukannya. Sebab apa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membaca zikir-zikir ini ya kerana mengambil amalan itu daripada siapa? Daripada Nabi SAW yang mengajarkan kepadanya. Baik, kemudian beliau yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketawa. Aku pun bertanya kepada beliau, apa sebabnya engkau ketawa? Dah baca doa bagai-bagai ketawa pula. Lalu ya, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika itu dia menjadi khalifah. Ya, khalifah yang keempat. Aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan sebagaimana aku lakukan tadi. Yakni ketawa.
Lalu aku bertanya baginda SAW, apa sebabnya kamu ketawa ya Rasulullah? Baginda SAW menjawab, sesungguhnya Allah berasa takjub dengan hamba-Nya tak kala ia mengucapkan, iaitu Rabbi ighfirli zunubi innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk. Ya. Wahai Tuhanku, kurniakanlah keampunan untukku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Jadi perbuatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini ada contohnya, iaitu apa dia? Ya, contoh daripada Nabi SAW. Dan para sahabat kita telah sebut, ya, antara sifat mereka yang paling yang menonjol, mereka ini sentiasa akan berusaha, ya, sepenuhnya untuk mencontohi persis di mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan mereka tidak pernah berpaling daripada itu. Apabila Nabi SAW naik kenderaan, ya, dan Nabi ketawa, mereka pun ketawa. Ya. Sampai ketawa Nabi SAW pun mereka ikut. Tu. Kadang-kadang ada dalam ilmu periwayatan hadis, iaitu hadis musalsal. Ya. Ni musalsal tentang perbuatan Nabi SAW, tentang ucapan Nabi SAW, ya, dan sebagainya. Contoh musalsal bil mahabbah. Ya. Inni uhibbu, tentang Nabi SAW mengucapkan bahawa Nabi SAW menyayangi, mencintai Muaz radhiyallahu anhu. Kemudian disambung-sambung sampai sekarang. Keadaan menyampaikan hadis dan menyebutkan aku cinta kepada engkau. Ya, ini seolah-olah macam musalsal juga. Nabi SAW ketawa, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga ketawa. Cuma ya, dalam hadis ini yang disebutkan, ya, tentang, ya, bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mencontohi Nabi SAW. Maka kita juga hendaklah mencontohi Nabi SAW. Ya, bila kita naik kenderaan, maka kita senyum. Kita senyum. Ya, ketawa yang sederhana. Ya. Kerana apa? Kerana Allah merasa takjub. Sebab itu Nabi SAW, dia ketawa, ya, ketika mana seorang hamba yang banyak dosa, dia banyak dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Ya, dan dia merayu kepada Allah, menyebut kesalahan dirinya. Ya Allah, tiada siapa yang dapat mengampuni dosaku melainkan Engkau, ya Allah. Dah tahu buat dosa, dah tahu Allah murka, minta pula dengan Allah. Seolah-olah apa ya? Ya. Seolah bermain-main, betul kan? Buat maksiat, ya, kemudian minta pula kemaafan daripada yang dimaksiati. Sepatutnya kalau dah tahu, ya, Allah murka terhadap maksiat, jangan buat, tapi buat. Begitulah sifat manusia. Namun Allah itu dia Maha Pengampun, maka dia ampuni dosa-dosa hamba-Nya. Walaupun hamba-Nya datang dengan membawa dosa sepenuh ufuk, ya, sepenuh bumi, tetap Allah ampuni dosa dengan syarat, iaitu tidak melakukan syirkun akbar. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبو عبد الله عون عن محمد بن الأسود وعن عامر بن سعد قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال كنت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل. Baik, hadis yang ke-9 dan hadis yang terakhir di dalam bab ini, iaitu bagaimana ketawa Nabi SAW atau senyum Nabi SAW, di mana diriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menceritakan, aku telah melihat Nabi SAW ketawa pada hari peperangan Khandaq hingga nampak gigi-gigi gerhamnya. Aku, yakni siapa aku? Iaitu Amir bin Sa'ad ni yang menceritakan daripada Sa'ad ini radhiyallahu an. Anak Sa'ad yang Waqqas. Baik. Yes. Sehingga aku bertanya, bagaimana Nabi SAW boleh ketawa? Lalu Sa'ad menjawab, seorang lelaki, yakni salah seorang tentera kafir, ya, ada bersamanya perisai. Tentera biasalah, dia perang ada perisai, ya. Kemudian sementara Sa'ad adalah seorang pemanah. Kita dah sebut sebelum ni, di antara sahabat yang pakar dalam ilmu panah memanah ni, yang boleh dia tarik je panah dia tepat pada sasaran, adalah Sa'ad bin Abi
Waqqas radhiyallahu an dan Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an, suaminya kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, bapa tiri kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa katanya? Yaitu seorang lelaki ada, yaitu yang memiliki perisai. Ya. Lelaki kafir tadi melakukan begitu dan begini dengan perisainya. Maknanya menggerak-gerak perisai dia supaya tak terkena tombak, ya, panah dan sebagainya. Ya. Dan untuk menutup dirinya, untuk menutup dahinya daripada anak panah. Lalu aku, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, mengambil satu anak panah daripada bekas anak panah dan meletakkan di busurnya dan bersedia untuk memanah. Ya, dia membidik kepada kafir tadi yang menggerak-gerakkan perisainya daripada terkena atau dia terselamat daripada panahan pedang, pada panahan panah. Apabila dia mengangkat kepalanya, ya, mana perisai tu kan, turun bawah nampak kepala tu kan, di bawah, turun bawah tu, maka Sa'ad pun memanahnya. Ya, Sa'ad membidiknya dan melihat ketika mana lelaki itu dia tidak terhalangi, tidak ada apa penahan perisai itu untuk memerisai tubuh badannya. Lalu dia pun, ya, memanah ke dahinya dan tepat pada sasaran. Masya Allah, hebat tak? Panah ni dia senang bila panah ke badan sebab dia besar, lebar, luas jangkauannya, tak kena sini kena tengah, tak kena sini kena sini. Tapi kepala ni sulit sebab memerlukan kepakaran tahap tinggi. Ya, tepat di dahinya. Lalu lelaki itu pun, ya, terbalik dan kakinya terangkat ke atas. Punya kuat sehingga terpusing badan. Oh, Masya Allah. Ya, kita baca pun kita tahu. Masya Allah. Maka melihat apa yang berlaku itu, Rasulullah SAW pun ketawa sehingga nampak jelas gigi gerhamnya. Aku, yakni Amir, yang meriwayatkan hadis, tertanya pada Sa'ad, apa yang menyebabkan baginda SAW ketawa? Ya, apa yang menyebabkannya? Sama ada perbuatan Sa'ad itukah yang Nabi SAW ketawa, mengintai-intai, mencari-cari masa untuk nak membedik kepala dia, dahi tu, atau perbuatan si kafir tadi tu yang adjust dia punya perisai tu supaya tak kena ke dahi. Masya Allah. Kau adjust macam mana pun akhirnya tepat juga, kena juga. Itu maksudnya. Ya. Maka Nabi SAW, maka disebutlah oleh Sa'ad sebab perbuatan Sa'ad terhadap lelaki tu. Bukan lelaki tu, sebab perbuatan Sa'ad tu mencari jari nak kena. Tu kan. Bedek dia gelak pula. Tak boleh tak tengok. Macam itulah kita. Ya. Dulu masa kecil-kecil, budak-budak. Budak-budak dulu main perang-perang. Perang-perang guna senapang, guna peluru atro. Tu seronok sangat tu. Ya, bedek tunggu masa je tepat. Bila kena tu seronok bukan main, dia ketawa dia. Kena dah, mati dah kau. Macam tu lah ibaratnya. Nak buat analogi pemahaman. Jadi Nabi SAW ketawa dalam situasi itu terhadap tindakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Tapi terhadap orang kafir tu pun ketawa juga, betul kan? Sampai terjungkir balik dia. Dia kena panahan. Ya, panah zaman dulu, Masya Allah. Ya. Ya. Sebab itulah dia kemahiran yang sangat hebat. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah berdoa ketika minum air Zam-Zam, jadikanlah aku pemanah yang pemanah tepat. Macam sekarang ni dia panggil sniper tu, tepat tembakannya. Ya. Tapi sniper sekarang nak dikirakan tak pakar tak pakar juga. Sebab apa? Dah ada teropong, betul kan? Teropong tu bantu dia tepat lah. Kemudian pakai laser bagai-bagai, detektor. Orang dulu berdasarkan skill, kemahiran, memang very expert. Ya. Kalau kecil-kecil dulu, dua skill ni dipelajari. Satu menerusi senapang tadi, menembak. Satu lagi lastik. Ya. Itu tak payah belajar fizik, curvature, trajectory, tak payah. Berdasarkan pengalaman je, calculation, dia tarik tu dia tahu nanti lengkungan ni kat mana. Dia tak boleh straight. Tengok di mana posisinya, dia dah boleh buat calculation berdasarkan experience ni, otak ni. Ya, matematik atas paper tu ditukar immediately dalam cara minda dia buat projection. Lalu bila dia tarik, tepat sasaran. Bila burung terbang di udara, dia tahu kat mana dia nak letak. Masya Allah. Ini semua kemahiran-kemahiran yang penting. Tu yang tidak dimiliki oleh anak-anak di zaman sekarang. Baik. Jadi bab ini memberikan faedah yang, ya, sungguh bermanfaat bagi kita agar hendaklah kita menjadi seorang yang sentiasa ceria dan menceriakan orang lain dengan senyuman. Dan kita boleh ketawa tapi jangan melampaui batas. Kerana ketawa yang melampaui batas adalah dilarang, berdosa. Ya.
Sebab itu Nabi SAW ingatkan kita, tadi kita dah sebut satu hadis yang tidak ada di sini, ya, iaitu tentang kata Nabi SAW, wala tuksirid dhahik, ya, fa inna kasratid dhahik tumitul qalb. Ya, iaitu janganlah kamu, ya, jangan banyak ketawa, jangan kau banyak ketawa. Sebab, ya, banyak ketawa akan mematikan hati. Dan kesimpulan dalam bab ini kita bawakan hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis yang lain. Apa kata Nabi SAW tentang ketawa ini? Lau ta'lamun ma a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ya, jika kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi SAW, nescaya kamu akan, ya, sedikit ketawa dan banyak menangis. Tapi kebalikannya berlaku, orang sekarang banyak ketawa, ya, gembira, ya, sehingga melampaui batas, ketawa mereka terbahak-bahak. Sembang satu isu ketawa dia. Ya. Dan ada orang pantang sikit-sikit ketawa, sikit-sikit ketawa. Jadi itu adalah akhlak yang buruk dan akhlak yang tercela. Ya, kadang-kadang ada orang disuka mentertawakan orang lain. Ini lagi tercela. Ya, mempermain-mainkan seseorang dalam bentuk mengolok-olokkan diiringi dengan ketawa-ketawa. Ini sungguh perangai yang sangat tercela yang dikeji oleh syarak. Sebab itu contohilah Nabi SAW, iaitu lau ta'lamun ma a'lamu la dhahiktum, ya, qalilan wa la bakaitum katsiran. Ya. Sebab apa Nabi SAW sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu? Nabi SAW telah diperlihatkan oleh Allah, ya, syurga. Telah diperlihatkan oleh Allah neraka. Dan Nabi SAW mengetahui betapa azabnya penghuni neraka. Sebab itulah Nabi SAW yang mengajar kita jangan banyak ketawa. Nanti kita akan banyak menangis di negeri akhirat, rugi, menyesal. Sebagaimana nanti penghuni neraka menangis ketika diumbankan ke dalam neraka. Tetapi menangis itu sudah tiada faedahnya lagi. Ya. Sebab itu air mata yang menangis ni adalah air mata yang menangis kerana yang menyesali, ya, dosa-dosa yang dilakukan, menyesali kesilapan-kesilapan yang dilakukan, menyesali kerana kurangnya ibadah yang dilakukan, banyak tertipu, dia terkesima dengan nikmat dunia dan pelbagai lagi. Maka hendaklah dia menitiskan air mata penyesalan, agar dengan itu nanti di negeri akhirat, ya, air mata penyesalannya itu akan menyelamatkan dia daripada azab api neraka. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ya. Dua mata yang tak akan disentuh oleh api neraka, selamat dia, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang siap siaga kerana berjaga-jaga, ya, yang berjihad ataupun di perbatasan, yakni di jalan Allah. Ya, orang yang berjaga di sempadan, menjaga keselamatan negara ni, ya, mereka akan terselamat daripada bakaran api neraka. Orang yang menangis disebabkan menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan, ya, menangis. Ini menangis yang syar'i, yang terpuji. Menangis ni, ya, ada satu lagi menangis yang tabi'i. Memang sifat fitrah manusia. Sedih dia menangis, betul kan? Dia tak dapat sesuatu dia menangis. Macam Farouk, ya, sakit, ya, bersunat nangis dia. Tak tahan, sakit, sabar, ingat pada Allah, subhanallah, subhanallah. Tapi menangis juga sebab apa? Fitrah. Sebab tak tahan sakit. Ya. Tapi menangis yang disyariatkan adalah menangis, iaitu kerana khawatir terhadap kemurkaan Allah atas dosa-dosa. Walaupun kita telah beribadah sejak daripada kecil sampai sekarang, ya, kita khawatir menangis, khawatir amalan yang kita lakukan itu tidak ikhlas kerana Allah. Khawatir dalam diri kita ni banyaknya sifat hasad dengki pada orang lain. Khawatir kerana kita sesekali melakukan pelanggaran, iaitu menghalang orang berbuat kebaikan. Sebab apa? Datang dari sifat dengki. Maka menyesal kita menangis kerana Allah. Ini dia. Ya. Sebab itu di antara orang yang mendapat naungan Allah, ya, pada negeri akhirat dan siapa? Seorang yang bangun di tengah malam, lalu dia mengalir air mata. Sebab apa? Sebab dia takut akan murka Allah di dunia dan juga di negeri akhirat. Semoga Allah Ta'ala memurniakan kita hati yang salim, hati yang lembut, hati yang sentiasa dapat membawa kepada sifat takut
dan lembutnya hati untuk mengambil faedah pelajaran-pelajaran daripada qala Allah wa qala Rasul, dan Allah mudahkan mata kita untuk mengalirkan air mata, terutamanya ketika kita menyesali dan ketika kita menyendiri. Maka barang siapa yang tidak pernah mengalirkan air matanya ketika dia hidup di dunia, sungguh dia adalah orang yang keras sekali hatinya. Ya, sebab para salafus soleh yang mereka mencontohi para sahabat Nabi SAW, mereka mencontohi Nabi SAW, di mana Nabi SAW menangis. Betul kan? Nabi SAW menangis. Yang menangis seluruh tabi'i dan juga menangis. Yang dalam jurusan itu hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah, yaitu bab yang berkaitan dengan majaa fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang memuatkan 9 hadis. Jadi kesimpulan-kesimpulan penting yang boleh kita ambil, yang pertamanya Nabi SAW lebih banyak tersenyum daripada ketawa. Jadi belajarlah untuk senyum sebagaimana senyum Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW bukanlah seorang yang kaku, yang tak pandai dalam berinteraksi dengan orang. Sebab sebelum ini dalam bab yang ke 34 kita melihat bagaimana Nabi SAW ketika membuat ucapan, berkomunikasi. Ya, Nabi SAW sering menegur sapa, mengambil tahu, bertanya soalan, bertanya khabar. Ya, jadi Nabi SAW adalah seorang yang sangat concern, prihatin sifatnya. Ya. Bila melihat para sahabat tidak hadir di masjid, Nabi SAW akan bertanya khabar. Sehingga Nabi SAW akan pergi ke rumah, ya, mengambil tahu. Inilah sifat seorang pemimpin yang hebat, yang sempurna, yang setiap pemimpin hendaklah mencontohi akhlak Nabi SAW, mengambil tahu dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, dan Nabi SAW juga terkadang bergurau dengan para sahabat. Nanti yang ini nanti akan masuk pada bab yang ke-36, yaitu tentang bagaimana Nabi SAW bergurau. Bergurau akan membawa kepada apa? Ketawa, kebiasaannya, betul kan? Sebab itu bergurau ada yang sesuai dengan syariat dan ada yang dilarang dari syariat. Dan ada gurauan yang berbahaya yang boleh membawa kekufuran. Ada gurauan yang boleh membawa keretakan rumah tangga sehingga menyebabkan penceraian. Ada gurauan yang boleh membawa pergaduhan, kemuncaknya boleh membawa pembunuhan. Ya, ada orang tabiatnya dia suka bergurau. Dalam keadaan biasa bergurau, dalam keadaan serius boleh bergurau. Ni jenis tak tahu majlis. Dia kerjanya nak gurau saja. Dia tak kira orang, dia tak lihat tempat. Ya, dia nak gurau saja. Ini binasa sungguh orang seperti ini. Ya, baik. Jadi nanti kita akan lihat 6 hadis di dalam bab yang ke-36 bagaimana sifat gurauan Nabi SAW, yaitu babu majaa fi sifati mizahi Rasulullah SAW. InsyaAllah bab ini kita akan sambung selepas subuh esok. Semoga Allah mempertemukan kita kembali untuk majlis seterusnya bagi mengambil faedah dalam bab yang ada kaitan dengan bab 35, ada kaitan dengan bab 34, yaitu gurauan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Semoga dengan itu terbukalah ilmu baru kita berkaitan dengan pribadi Nabi SAW, berkaitan dengan yaitu perbuatan Nabi SAW dan juga perkataan Nabi SAW yang kita disunahkan, dituntut untuk mencontohinya, kerana tiada lain yang melainkan Nabi SAW lah contoh terbaik, uswatun hasanah, yang bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan orang yang banyak mengingati Allah. Kerana yang mencontohi Nabi SAW termasuk dalam bab yang berkaitan dengan iman kepada Allah, dan termasuk dalam firman Allah, barang siapa yang merealisasikan firman Allah ini, maka sungguh dia beruntung. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Semoga kitalah di antara sekian ramai orang yang beriman dipilih oleh Allah masuk dalam ayat tadi. Amin. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam usia, diberikan istiqamah dan diberikan kesungguhan untuk mencontohi bersungguh-sungguh ittiba'ur rasul. Dan semoga Allah menghimpunkan kita bersama dengan pemilik kitab ini, yaitu Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah,
ya ke dalam syurga nanti bersama-sama di dalam syurga yang sama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah milik dan kurniaan Allah Taala, dan kita bersyukur di atasnya dengan kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala kekurangan, kesilapan semoga Allah memperbaiki dan mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.